Assalamualaikum, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 5 Jun 2021. Perkembangan semasa COVID-19 Sabah mencatatkan 287 kes positif baru semalam menjadikan jumlah kumulatif 63,306 kes. 3 kematian direkodkan kesemuanya di Tawau, manakala satu kluster baru direkodkan iaitu kluster Pulutan Nabawan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masih Manjun, daripada 287 kes jangkitan baharu, sebanyak 152 hasil saringan kontak rapat, 18 saringan kluster, 54 saringan bergejala, 52 saringan bersasar dan 11 lagi daripada lain-lain kes. Sementara itu, kluster baharu iaitu kluster Pulutan Nabawan mencatat pertambahan 4 kes baharu, menjadikan jumlah kumulatif 11 kes. Kluster ini mula dikesan pada 31 Mei lalu melalui saringan Broad Index BID di Hospital Keningau terhadap kes indeks iaitu wanita kurang upaya OKU 56 tahun yang mempunyai simptom batuk serta demam 2 hari sebelum kematiannya. Susulan kes itu, 97 individu disaring dan 10 individu disahkan positif COVID-19, manakala 86 lagi masih menunggu keputusan saringan pertama. Kesemua kes positif telah dirujuk ke Hospital Keningau untuk rawatan lanjut dan pengasingan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Keningau. Sementara itu, Kerajaan Negeri memberi kebenaran kepada semua aktiviti derma darah yang dijalankan oleh Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sabah mulai 3 Jun 2021. Kebenaran itu termasuk aktiviti derma darah bergerak dan di lokasi pendermaan tetap sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh Sabah. Sementara itu, 6 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 6 Jun hingga 19 Jun ini. 3 daripadanya dalam daerah papar iaitu Kampung Gusi Kinarut, Kampung Tengah Kinarut dan Kampung Benoni. Manakala 3 lagi ialah Lorong Ulu Sibuga 5 dan 9 Fasa 7, Taman Mawar Sandakan, Taman Wangsa Jalan Telipuk Kota Kinabalu dan Kampung Perpaduan Banggi Kudat. PKPD dilaksanakan susulan peningkatan kes yang ketara dalam masa singkat dengan kadar kebolehjangkitan tinggi di semua lokaliti berkenaan. Pelaksanaan itu selaras dengan keputusan Kerajaan Persekutuan bagi memudahkan Kementerian Kesihatan KKM menjalankan pengesanan awal kes COVID-19 supaya dapat diasingkan secepat mungkin. Rakyat Sabah tidak perlu risau mengenai kehabisan bekalan makanan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pihak kementeriannya memberi jaminan bahawa bekalan makanan di negeri ini adalah lebih dari mencukupi untuk memenuhi permintaan sepanjang tempoh PKP. Jadi ini berarti saya ingin mengingatkan supaya jangan kita risau. Beras kita cukup. Kita ada lebih daripada 49,000 metrik tan di dalam stok. Sehubungan dengan itu, bekalan sayur-sayuran dan buah-buahan juga mencukupi berikutan 3 taman pengeluaran makanan kekal yang masih beroperasi penuh dan mengeluarkan hasil dalam tempoh PKP ini, iaitu di Putatan, Mesilau dan Lahad Datu. Sementara itu, selain daripada bekalan daging dan produk seperti susu dan telur, pengguna Sabah juga tidak perlu risau mengenai ketersediaan produk perikanan kerana pada masa ini bekalan adalah melebihi permintaan, iaitu sebanyak 202,438 metrik tan. Beliau turut menasihati rakyat untuk tidak membeli barang secara berlebihan dan menyeru rakyat agar mendaftarkan diri untuk menerima suntikan vaksin dan sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sejumlah RM10,800 disumbangkan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim bagi membantu penduduk terjejas kebakaran di Tanjung Aru baru-baru ini. Ia merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR Badan Islam tersebut. Sumbangan diserahkan Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Arifin Muhammad Arif kepada Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tanjung Aru Muhammad Redwan Dato' Akli. Kepada agensi-agensi yang lain, kepada JLC, kepada organisasi individu yang ingin membantu, maka muncul teruslah membantu.
dalam hal-hal kebajikan ini, bukan saja di tragedi di Tanjung Aru ini, malah di tempat-tempat yang lain. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada media di Pejabat UPPM Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Sementara itu, Muhammad Redwan memberitahu sumbangan tersebut akan diagihkan kepada 53 ketua isi rumah yang terjejas dalam kebakaran tersebut. Keprihatinan Yadim terhadap mangsa-mangsa di Tanjung Aru ini, walaupun kejadian kebakaran ini telah berlaku lebih kurang seminggu yang lepas, tetapi bantuan-bantuan yang kita dapat daripada pihak-pihak yang lain juga tidak putus. Sebanyak 32 buah rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Tanjung Aru Lama pada 25 Mei lalu. Penjawat Awam Negeri menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai sinergi solidariti lebih 800,000 penjawat awam seluruh negara yang menyumbang imbuhan selama 3 bulan ke dalam akaun amanah bencana dianggarkan berjumlah RM30 juta. Untuk pemotongan gaji, untuk bantuan, itu perlu juga. Cuma bantuan tu sampai dengan orang yang betul lah. Yang betul-betul memerlukan, yang betul-betul susah. Berterima kasihlah semua penjawat awam, kerana penjawat awam pun bukan semua orang yang senang. Dorang pun ada juga yang susah. Jadi kami sebagai rakyat Malaysia ni sangat-sangat berterima kasihlah. Kita terima kasih atas seruan kerajaan dan kita tidak kira rakyat kita sama-sama membantulah. Yang mana yang lebih memerlukan. Bagi rakan-rakan sekerja dan penjawat awam negeri Sabah khususnya dan di Malaysia, saya sendirilah berterima kasihlah kerana menyahut saranan kerajaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana telah mewujudkan satu solidariti kepada penjawat awam. Memang sambutan daripada rakyat, especially daripada anak-anak muda seperti saya, memang menggalakkan setiap penjawat awam untuk menyimpan sedikit hasil daripada pendapatan mereka untuk rakyat. Pendapat saya tu mungkin itu yang terbaik lah, sebab kami ni sebagai rakyat Malaysia memerlukan juga yang serba kekurangan lah. Keadaan sekarang ni COVID, banyak yang serba kekurangan. Lebih-lebih lagi yang macam memang sudah yang macam peniaga-peniaga ataupun yang bekerja ni banyak yang rendah gaji. Jadi mungkin itu yang terbaik lah. Saya ucapkan terima kasih kepada PM kita sekarang ni, dan semua yang terlibat lah. Sebenarnya memang sangat setuju lah. Sebab itu memang sangat membantu. Sekarang ni pun musim COVID, ramai yang perlukan bantuan, terutama yang terkesan lah. Sangat berterima kasih dengan kerajaan, PM, sebab membuat cadangan macam ginilah. Jadi memang saya sangat menyenangkan. Semua agensi terlibat dalam Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Beluran digesa meningkatkan kerjasama bagi mengawal penularan pandemik COVID-19. Pada masa sama, masyarakat di Beluran perlu menyokong usaha kerajaan dalam melandaikan lekuk pandemik COVID-19 di daerah itu dengan mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labu Samad Jamri berkata ia bagi memastikan status zon hijau di Beluran dapat dikekalkan sehingga pandemik itu berakhir. Menurutnya, walaupun tahap pematuhan SOP di Beluran mencapai 98%, namun agensi terlibat perlu memastikan masyarakat terus mematuhi SOP. Semua agensi bekerjasama bagi memastikan kepatuhan kepada SOP PKP 3.0 ini terus diikuti oleh masyarakat, dan mudah-mudahan di kawasan Labuk ini tidak ada kes merebak bagi kes baru di kawasan ini. Beliau ditemui RTM sempena penyerahan poster pematuhan SOP oleh Majlis Daerah Beluran di Beluran. Setakat 3 Jun, hanya 3 daerah berada dalam status zon hijau, iaitu Tambunan, Tongot dan Beluran.
Persatuan dan badan bukan kerajaan NGO disaran tampil bekerjasama membantu golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketika menyuarakan saranan itu, Timbalan Presiden Persatuan Alumni RTM Sabah, Datuk Ali Asgar Haji Basri yakin lebih ramai golongan yang terjejas dapat dibantu sekiranya lebih ramai individu maupun NGO lain tampil memberi sumbangan. Kita minta kepada persatuan-persatuan lain bersama-sama kita membantu dan tidak semestinya yang dibantu itu benda yang sama. Kita usahakan untuk membantu sehingga dapat meringankan beban frontliners dan meringankan beban mangsa. Datuk Ali Asgar bercakap kepada RTM selepas mengagihkan sumbangan berupa air mineral dan lampin pakai buang untuk petugas dan pesakit COVID-19 di Hospital Queen Elizabeth HQE1 Kota Kinabalu. Sumbangan diterima penolong pegawai perubatan HQE1 Adam Lamau disaksikan penyelia jururawat HQE1 Rukia Yahya. Terdahulu, Rukiah turut menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan rasa terhadap keperluan petugas dan pesakit COVID-19 di hospital berkenaan. Bagi pihak Hospital Queen Elizabeth, mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan kami amat berbesar hati atas sumbangan ini. Dan memang sumbangan ini memang amat-amat diperlukanlah kerana musim yang pendek, especially yang masa pandemik ini. Sehingga kini lebih 300 pesakit COVID-19 menjalani rawatan di HQE1 melibatkan pelbagai peringkat umur. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Kekal berada di rumah, terus patuh SOP. Saya Nur Haji Maradik. Salam hormat.